pasti dalam dirinya ada sombong. Mesti. Siapa ada sifat iri hati, menunjukkan dalam hatinya mesti ada sombong. Saya sakit hati tengok Jai dapat kelebihan. Saya rasa sakit hati, saya jadi iri hati. Sebab apa? Saya merasakan saya lebih mulia daripada Jai. Kenapa Jai yang hina mendapat kelebihan? Sepatutnya saya. Jai hina, kenapa Jai boleh dapat kelebihan-kelebihan tu? Sedangkan saya yang lebih mulia daripada Jai lagi. Nampak dia akan timbul penyakit iri dengki. Tapi kalau ada tawaduk, merendah diri, memandang orang lain lebih baik, lebih hebat, lebih mulia, lebih bagus, kita takkan sakit hati. Jai dapat kelebihan. Seandainya dalam diri saya ada sifat tawaduk, memang padan, memang patut pun Allah memberi dia nikmat dan kelebihan. Sebab dia orang baik. Saya hina, saya kotor, saya keji, saya banyak dosa, banyak maksiat. Memang padan pun nikmat tu Allah tak bagi pada saya. Memang Allah bagi pada orang yang layaknya, sebab dia orang yang lebih baik daripada saya. Nampak tak tu? Dengan sendiri tak ada iri hati. Yang jadi iri hati tu sebab kita rasa mulia daripada orang. Tengok orang tu bahagia, kita sakit hati. Sebab apa? Kenapa dia dapat kebahagiaan sedangkan aku lebih baik daripada dia? Nampak tak tu? Na'udzubillah min zalik. Ni Allah janji ni. Ini hadis targhib, hadis tarhib. Hadis ni nak menakutkan orang-orang yang bersifat sombong. Tak peduli, Allah Ta'ala kata, tak peduli siapa pun kau mengaji, kau mengajar, kau alim, kau soleh, kau solehah. Nampaknya soleh, nampak solehah, dalam hati ada takabur, Allah akan humban dalam neraka Jahannam. Allah tak peduli. Tengok bencinya Allah pada orang yang ada sifat takabur. Jadi kena buang, wajib kena buang. Wajib kena buang. Kalau tak buang, buatlah ibadat macam mana pun, nerakalah tempat kita. Sedekahlah banyak mana, puasalah banyak mana, baca Quran lah sebanyak mana pun, qiyamul lail lah sebanyak mana pun, selagi ada dalam hati kita takabur tadi, membesar-besarkan diri, memandang orang lain lebih hina, kita lebih mulia, nerakalah tempat kita, walaupun banyak ibadat. Sebab tu sifat takabur ni sifat yang haram ada dalam hati, wajib buang. Lawan takabur apa? Tawaduk, merendah diri. Apa maksud merendah diri? Merasakan diri kita lebih hina daripada orang lain. Walaupun pada hakikat memang pada dia ada kelebihan, tapi hatinya tak merasa lebih daripada orang. Memang dia banyak buat amal soleh, memang dia orang yang taat kepada Allah, tapi hatinya tak merasakan benda tu. Dia memandang orang lain lebih banyak taat kepada Allah. Tapi kalau takabur, dia merasakan dirinya lebih banyak taat daripada orang. Dirinya lebih taat daripada orang, itu takabur. Dirinya lebih soleh daripada orang, itu takabur. Itu namanya sombong, penyakit hati. Tu. Jadi wajib kita kena buang. Tak kira laki, tak kira perempuan, tak kira suami, tak kira bini, tak kira manager, tak kira kuli. Kena tawaduk dalam hati, kena buang. Kalau kita berasa kita lebih hebat, habis. Dulu jangan lupa tu, dia punya definisi dia, takrif dia. Sombong ni apa? Merasakan diri kita lebih daripada orang lain dalam hal-hal kebaikan. Dalam hal-hal yang baik-baik, kita rasa kita lebih daripada orang. Itulah dia penyakit yang namanya sombong, takabur, yang dibenci oleh Allah. Itulah sebabnya iblis dilaknat oleh Allah. Sedangkan iblis tu umurnya panjang, ibadatnya banyak, ilmunya banyak, tapi dengan sebab ada takabur tadi, Allah laknat dia, Allah benci dia. Kalau kita ni yang dah lah umur pendek, ilmu tak ada, amalan tak ada, sombong pula, tak tahu. Jadi kena buang, wajib buang. Jadi ngaji tasawuf ni hukumnya wajib, supaya kita boleh mengenal dan mengetahui manakah sifat yang haram ada dalam hati, manakah sifat yang wajib ada dalam hati, mana sifat yang haram ada dalam hati. Jadi sifat sombong ni sifat yang haram ada dalam hati, tak boleh ada. Kalau ada, hukumnya haram. Takabur ni dosa besar, bukan dosa kecil. Dosa takabur ni bukan boleh gugur dengan kita bersedekah pagi Jumaat, pergi melangkah ke masjid surah solat, duduk dalam majlis ilmu, solat tahajud, tak gugur. Dosa besar hanya gugur dengan taubat nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh, azam dalam hati, menyesal, ya Allah, lepas ni aku tak nak dah berasa diri aku lebih daripada orang, tak nak dah. Maknanya dia menyesal.
Mesti ada penyesalan dalam hati lepas dia dan dia azam dia tak akan ada dah lagi perasaan nak meninggi-tinggi diri daripada orang lah. Azam. Sebab kan syarat taubat kan, jangan lupa syarat taubat apa? Jazam yang putus untuk tidak mengulangi benda tu sampai bila macam tu lah penyakit hati pun sama. Nak taubat daripada penyakit hati pun sama, kena azam yang putus. Andai kata umur aku lepas ni Allah Ta'ala bagi panjang lagi 100 tahun lagi, aku takkan dah bersifat dengan takabur. Aku tak nak dah merasakan yang diri aku ni lebih daripada orang. Tak nak dah. Aku menyesal ya Allah. Macam tu. Kalau tak ada, tak cukup syarat taubat, dosa takabur kita tak diampunkan oleh Allah. Jadi bermula kibriya itu yakni meninggi atas yang lain. Merasakan diri lebih daripada orang yang lain dengan bahawa melihat ia seorang bagi dirinya kemuliaan atas orang yang lain, merasa diri lebih mulia daripada orang, lebih baik daripada orang, lebih soleh daripada orang, lebih taat daripada orang, lebih pemurah daripada orang. Kalau nisbah isteri, dia lah merasa diri yang lebih taat pada suami. Kalau suami, dia lah merasakan suami yang paling menunaikan tanggungjawab bandingkan dengan suami yang lain, dia lah yang suami yang paling tanggungjawab sekali. Dia rasa dia lebih dalam bab-bab kebaikan, dia rasa dia lebih, orang lain semua duduk bawah dia. Boleh faham tak tu? Kalau ada perasaan tu, itulah dia namanya penyakit takabur, penyakit sombong. Fahamkan baik-baik. Lepas tu cari dalam hati kita ada tak? Dah tahu definisi tadi, perasaan dalam hati yang demikian, cari dalam hati kita ada tak benda tu? Kalau ada dah sombong tu. Bila dah tahu ada sombong, ketahuilah kita sedang dibenci oleh Allah. Yakinlah kita sedang dibenci oleh Allah. Sebab tu kena taubat. Selagi tak buang, selagi itulah kita duduk dalam kebencian Allah. Walaupun pada zahir orang kata kita orang baik. Pada orang lain tengok, bagusnya dia tu, solehnya dia, solehahnya dia, kata orang. Tapi sisi Allah, dia dibenci oleh Allah. Sebab apa dibenci tadi? Ada takabur dalam hati, sombong. Wal'iyadha billah min dhalik. Semoga Allah selamatkan kita. Inilah dia penyakit-penyakit yang nak merosakkan ibadat ni. Sebab tu kita ni bukan kena tahu ibadatnya, kena tahu benda-benda yang merosakkan ibadat kita. Kena tahu supaya kita boleh jauhkan diri. Kita tak nak jadi orang yang beribadat tapi musnah, ibadat tapi musnah, ibadat tapi musnah, ibadat tapi Allah tolak. Kita tak nak jadi orang yang macam tu. Apa faedahnya kita hidup atas dunia beribadat tapi ibadat kita ditolak oleh Allah? Apa kebaikan, apa kebajikan yang kita nak bawa balik kubur nanti? Kalau buat habis, buat binasa, buat binasa, apa yang kita nak bawa balik akhirat besok? Jadi penyakit hati ni jangan kita buat main-main. Jangan buat main-main. Cuba kita bayangkan sedang ada penyakit sombong ni dalam hati kita, nyawa kita diambil oleh Allah. Macam mana keadaan kita? Sedang hati kita bersifat dengan takabur ni, Allah ambil nyawa kita. Macam mana kita? Mati dalam keadaan dibenci oleh Allah. Na'udzubillah min zalik. Walaupun orang kata dia baik. Dia tu mati tengah semayang. Mati tengah semayang. Tapi dalam semayangnya ada takabur. Nampak tak? Mati dalam semayang, memang orang kata bagus dia arwah ni, mati dalam semayang ni. Baguslah. Wajiblah kita sangka baik dengan orang yang mati macam tu. Tapi contohnya yang setengah semayang tadi tu dalam hatinya ada macam mana? Macam mana? Sebab tu kita ni Nabi suruh solat, kena tiru cara Nabi solat. Mana Nabi solat dalam keadaan hatinya bersih, suci dari sebarang penyakit hati. Kita sembahyang membawa penyakit hati. Makna solat kita bukan seperti solat Nabi SAW. Walaupun pada zahir syarat rukunnya dah ikut, tapi akhlak hatinya tak ikut lagi. Sangka jahat dengan orang, bawa dalam sembahyang. Dendam dengan orang, bawa dalam sembahyang. Takabur, bawa dalam sembahyang. Adakah Allah Ta'ala lupa dengan sebab kita solat tu Allah Ta'ala makna tertutup pengetahuan Allah daripada penyakit hati yang ada dalam hati kita? Dah. Tetap Allah tahu orang yang sembahyang ni, dia yang sembahyang ni dalam hatinya penuh penyakit. Na'udzubillah. Sebab tu kena faham. Sebab tu kena ngaji, kena faham. Sebab tu kena seiring zahir dan batin, kena seiring taat
kepada Allah, bukan zahir je. Bukan zahirnya bersih, hati pun mesti bersih. Mesti bersih. Jangan kulit luar je cantik tapi isinya busuk. Luar cantik dah kulit ni, tapi isi busuk. Tak ada nilai. Jadi kita kena ambil benda ni, kena fikirkan, kena takut, kena risau, kena bimbang. Duduk dalam kebencian Allah, kena risau lah. Sifat-sifat yang jadi asbab Allah benci itu ada pada kita, kena risau lah. Maknanya pada diri kita ni ada benda yang jadi asbab Allah benci pada kita. Iaitu mana? Ni takabur, tak cerita dengki lagi ni. Sebab tu kita ni dalam hati kita ni, penyakit hati ni macam buah rambai. Bukan penyakit 3 serangkai tak. Macam buah rambai. Takabur ada, dengki ada, dendam ada, sangka jahat ada, buruk sangka ada. Tapi solat, puasa, na'udzubillah, semua tu jadi apa? Lakonan je. Di sisi Allah tak ada apa-apa lagi. Sebab tak seiring zahir dan batin, tak seiring. Na'udzubillah. Jadi tolong pakat-pakat kita baiki diri kita, pakat-pakat baiki hati kita, baiki diri kita. Jangan kita berasa puas hati dengan sembahyang, dengan amalan zahir kita. Kena risau, jangan redha, jangan seronok dengan diri kita yang masih tidak seiring ketaatan zahir dan batin. Jangan puas hati. Jangan puas hati. Kita masih jauh lagi. Masih jauh lagi. Sebab tu kita nak kena doa minta Allah panjangkan umur, sebab nak baiki. Kalau Allah ambil nyawa kita sehari dua ni, matilah kita bawa penyakit-penyakit hati. Tak sempat nak baiki ni. Mati bawa dengki, mati bawa dendam, mati bawa sangka jahat. Nanti di padang mahsyar akan dibangkitkan balik benda-benda itu. Na'udzubillah. Kita nak mati dalam keadaan hatinya salim, hatinya sejahtera dari sebarang penyakit. Sebab tu dalam solat tu diajar gitu. Bersihkan hati. Jangan dengki, jangan dendam, jangan tak ada apa untung. Cuma menggembirakan syaitan dan nafsu. Syaitan dan nafsu gembira. Bila benda-benda tu ada dalam hati kita, syaitan nafsu gembira. Gembira. Syaitan nafsu gembira. Sebab apa? Dia tahu dah kita takkan diterima oleh Allah. Sabar, ada balasan baik Allah selepas daripada mati. Sebab itulah di dunia ni kena beramal soleh. Beramal soleh. Syaitan nafsu akan menghasut kita, supaya kita membuat benda-benda yang membinasakan amalan di sisi Allah. Dan azamah itu keadaan suatu pada dirinya, keadaan sesuatu pada dirinya mulia lagi, sempurna lagi, terkaya. Maka yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua, yakni takabur tu ataupun kibriya itu lebih besar daripada azamah lagi. Kerana ia takabur kesudahan bagi keduanya. Kerana itu dimisalkan yang pertama dengan selendang dan yang kedua dengan kain yang dipakai di pinggang. Kain di pinggang rendah, selendang ni pakai di bahu tinggi. Adalah makna hadis ini bahawasanya kedua-dua sifat yang ketentuan dengan Allah Ta'ala tiada patut, tak patut keduanya sifat kibriya dengan azamah tadi, melainkan bagi Allah Ta'ala. Tak patut untuk orang lain, tak patut untuk makhluk. Sifat membesarkan diri dan merasakan lebih daripada orang lain tu tak patut untuk yang selain Allah. Tu hanya sifat Tuhan. Maka jangan ambil sifat tu, jangan rebut sifat tu daripada Allah. Sebab tu Allah kata faman naza'ani, siapa-siapa yang ambil daripada aku sifat ni, dia pakai sifat ni, dia berlakon dengan sifat ni, alqaituhu, aku akan humban ni fi jahannama, di dalam neraka jahannam, wala ubali, aku tak peduli. Bersembahyanglah tiap malam, tahajud daripada lepas isyak rapat ke subuh tahajud. Duduk
dalam gua tak campur orang. Ibadat. Tapi dalam hati ada sombong. Allah humban dalam neraka, Allah tak peduli. Na'udzubillah. Betapa bencinya Allah, nampak tak? Jangan main-main. Kena takut ni, benda ni ada dalam hati kita. Maka habis. Jadi maka barang siapa membesarkan dirinya, ingat tu, barang siapa yang merasakan dirinya lebih daripada orang lain dalam hal kebaikan, umum. Barang siapa yang merasakan dirinya lebih daripada orang lain dalam hal kebaikan, maka seolah-olah ia orang yang merasakan dalam dirinya melakukan lebih daripada orang lain dalam hal-hal kebaikan, maka seolah-olah ia merebut akan sifat Tuhan. Orang yang macam ni, orang yang nak ambil sifat Allah, nak dipakaikan pada diri, maka patut, memang layak bahawa dilemparkan akan dia ke dalam api neraka. Memang padan pun dihumbankan oleh Allah dalam neraka Jahannam. Memang padan pun. Nak ambil sifat Tuhan, kita makhluk, kita lemah, kita dhaif, kita semua ni menumpang bumi Allah ni, menumpang dengan binatang kita ni, atas dunia ni, menumpang dengan binatang, tumpang dengan lembu, tumpang dengan kambing, tumpang dengan anjing, tumpang dengan babi, ni dunia ni. Jangan kita merasa kita lebih daripada makhluk yang lain. Kena kita pakat menumpang. Pakat menumpang kita. Tapi bila kita lupa, kita rasa dunia ni Allah jadikan untuk kita manusia. Hingga kita merasakan diri kita lebih mulia daripada orang lain. Padahal semua pakat menumpang nikmat Allah. Kita tumpang nikmat Allah. Orang-orang tu pun, kawan-kawan kita, saudara mara kita pun tak tumpang nikmat Allah juga. Tapi oleh kerana kita lupa diri, kita lupa yang diri kita ni asal usulnya, hakikatnya, kita merasakan ini tempat kita, ini kelebihan ni aku punya, aku yang buat, usaha ikhtiar aku. Padahal Allah bagi pinjam aja. Betul tak? Allah bagi pinjam, tapi oleh kerana kita lupa diri, rasa apa yang ada pada diri kita, anak bini kita, milik kita padahal milik Allah. Pekerjaan kita milik Allah, betul? Rezeki kita milik Allah, jawatan kita milik Allah, kawan-kawan kita milik Allah, laki kita milik Allah, bini kita milik Allah, anak-anak kita milik Allah. Sebab tu besok dia ambil balik semua. Dia punya. Sebab tu jadi kita kena sedarlah yang kita ni, yang ada pada diri kita ni semua milik Allah. Kena selalu ingat, semua milik Allah. Yang kita jadi tamak, haloba, bakhil tu sebab apa? Rasa diri kita pun, diri kita punya. Kita rasa diri kita punya, itu yang kita jadi bakhil tu. Jadi bakhil, jadi kedekut, jadi bakhil. Sebab kita rasa ini kita punya, padahal Allah bagi pinjam. Teruk ni hati kita. Itu semua masalah hati dah. Itu semua masalah hati. Kita tak kenal diri kita, tak sedar, ataupun tahu tapi tak nak mengaku. Tahu, kalau tanya, tahu tak yang kita ni milik Allah? Tahu tak apa yang kita miliki ni milik Allah? Tahu. Tapi hati yang sombong tadi tetap tak nak mengaku. Itu bahaya penyakit sombong. Dia tak nak mengiyakan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena ingat, ni kita ni sekarang ni, nampak ni, sekarang ni Allah bagi hidup lagi ni, Allah pinjamkan lagi hidup ni. Kalau tak dalam tanah dah kita. Malam tadi berapa ramai orang mati dah. Ni sekarang ni berapa banyak nyawa-nyawa yang diambil oleh Allah. Sekarang ni. Mujur Allah tak pilih kita. Mujur Allah tak pilih kita. Sebab apa? Allah nak suruh kita usaha lagi jadi orang baik sisi Allah. Boleh sangat Allah nak cabut nyawa kita, tak jadi masalah pun. Tak ada kepentingan pun kita pada Allah. Jangan kita rasa kita ni ada kepentingan pada Tuhan. Tak, kita tak ada kepentingan pun. Tapi Allah tak nak cabut nyawa kita lagi hari ni, pagi ni. Sebab apa? Sebab Allah tahu kita banyak salah.
Kalau tahu hati kita masih lagi banyak kotor yang belum dibersihkan, naya contohnya, naya sangat kalau Allah ambil nyawa kita dalam keadaan gini, memang naya lah kita. Sebab tu Allah tak nak cabut lagi nyawa kita, sebab nak suruh baiki. Ambil peluang ni, baiki, bersihkan hati, jangan teruskan hasad, dengki, dendam dan sebagainya. Tak ada untung. Allah bagi lagi peluang besok, Allah bagi lagi peluang lusa, Allah bagi lagi peluang. Tapi kita tak nak baiki-baiki hati. Sampai bila? Sampai bila? Sesayang apa pun semuanya akan diambil oleh Allah. Sesayang apa pun Allah akan ambil. Takut hilang, pasti hilang. Takut berpisah, pasti berpisah ke mana-mana pun. Harta, pangkat, jawatan, laki, bini, Allah akan ambil. Ya, tu janji dah. Hidup ni, janjinya mati. Jadi kita kena buat persiapan mati. Persiapan mati. Mati itu pasti datang. Jadi kata ulama, tak perlu nak takutkan mati itu, dah memang pasangan dia. Hidup, pasangan dia mati. Yang nak kena buat ni persiapan nak mati tu, yang nak kena buat persiapan. Mati tetap mati. Bahkan kata ulama, orang yang faham, dia akan tertunggu-tunggu mati tu. Dia akan tertunggu-tunggu mati. Dia buat persiapan dan ditunggu. Macam kita buat persiapan, bas nak sampai lah, kita tahu bas nak sampai lah ni. Kita akan buat persiapan. Bila bas nak sampai? Bila bas nak sampai? Bukan takut. Bukan takut bas sampai tak. Bila bas nak sampai? Tu orang baik-baik. Orang baik-baik, bila bas nak sampai? Sebab apa? Tak sabar lah. Nak naik kenderaan yang namanya mati tadi, bertemu Allah. Kita takut sebab kita tahu kita banyak buat silap. Lepas tu tak apalah, dah tahu banyak buat silap tu, baguslah. Tapi masalahnya tak nak berubah. Tu. Tahu banyak buat silap tapi tak nak berubah, itu masalah kita. Tahu hati kotor tapi tak nak bersihkan, itu masalah kita. Bodoh sombong. Sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibr. Jadi masuk di dalam syurga oleh seorang yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi daripada membesarkan diri. Ada sikit dia perasaan lebih daripada orang. Ada sikit je maksudnya. Sikit je pun. Perasaan rasa lebih daripada orang tu ada sikit je, bukan banyak pun. Bukan sampai besar penumbuk dah. Sebesar biji sawi je ada perasaan lebih daripada orang. Nabi kata apa? La yadkhulul jannah, takkan masuk syurga. Tak masuk syurga. Sikit je. Sebesar biji sawi je ada berasa aku lebih daripada dia. Aku lebih daripada dia, aku hebat daripada dia. Sikit je perasaan tu. Tak masuk syurga. Sembahyangnya banyak. Ngajinya banyak, kuliahnya banyak. Pagi, petang, siang, malam kuliah. Tapi dalam hati aku lebih daripada dia. Ada penyakit tu, habislah. Tak masuk syurga, Nabi kata. Kena azab dulu. Kena azab, kena jumpa azab neraka dulu. Fikir-fikir, renung-renung, kita kuat tak? Nak tanggung azab Allah, neraka Allah tu, kuat tak kita? Maka kalau tak kuat, selamatkan diri. Tak kuat, selamatkan diri lah. Janganlah menempah maknanya. Janganlah menempah. Dah kita tahu kita tak kuat. Dah kita tahu kita tak kuat, janganlah menempah. Maknanya janganlah buat sebab-sebab yang melayakkan kita dihumban dalam neraka oleh Allah. Jangan buat sebab-sebab tu. Nak masuk syurga pun ada sebab, kelayakan. Nak masuk neraka pun ada kelayakan. Kelayakan masuk neraka pun, buat maksiat lah. Itulah kelayakan masuk neraka. Jangan tak tahu pula. Kelayakan seseorang itu nak duduk dalam neraka Allah, kelayakan dia apa? Buat dosa, buat maksiat zahir dan batin. Adalah kelayakan tu.
Zohirnya buat maksiat, ada kelayakan masuk neraka. Batinnya, hatinya pun ada buat maksiat, ada kelayakan masuk neraka. Jadi kalau tak nak, jangan buat benda-benda tu. Kena pastikan tak ada satu pun kelayakan yang nak memasukkan kita dalam neraka Allah. Kena pastikan tak ada satu pun kelayakan, tak ada satu pun benda yang melayakkan kita ni dihumban dalam neraka Allah. Kalau ada, cepat-cepat kena tinggalkan, cepat-cepat kena tanggalkan, cepat-cepat kena buangkan, cepat-cepat, takut mati tu datang tak sempat kita nak cabut benda tu. Sebab mati ni dia tak bagi tahu. Kalau dia bagi tahu kan pukul 1 dia datang, adalah harapan kita nak taubat dulu, nak maafkan orang, nak sangka baik dah. Sebab tahu dah pukul 1 kan malaikat Israel nak datang cabut nyawa kita. Ini masalahnya dah, tengah suap makanan tak sampai ke mulut dia mati dah. Dia datang tak bagi tahu. Tapi petanda dia banyak. Petanda dia banyak. Alamat dia, kiriman-kiriman kiriman-kiriman daripada malaikat maut tu banyak dah. Kiriman-kiriman, alamat-alamat dia, peringatan dia. Rambut dah beruban, gigi dah rongak, badan dah sakit-sakit. Tu semua kata Nabi SAW. Itu alamat lah tu, kiriman-kiriman, utusan daripada malaikat maut. Makin banyak utusan, makin dekatlah tu malaikat maut dah dengan kita. Tu tengok apa utusan-utusan malaikat maut yang kita dah dapat. Rambut dah beruban dah, gigi dah rongak dah, selera dah tak macam dulu lah. Mata pun dah tak, dulu tak kecermin mata, sekarang bukan cermin dah. Dulu orang cakap jauh-jauh dengar dah, sekarang kena pakai itu baru dengar. Tu semua alamat lah tu, alamat nak mati. Tapi kita buat tak peduli pun dengan alamat tu. Jadi kena ingat mati selalu, kena ingat azab Allah selalu. Tak ada faedah. Maknanya tak padan dengan seronok kita berdengki berdendam atas dunia ni, tapi kena bakar dalam neraka besok. Tak padan dengan seronok kita, tak padan dengan seronok kita atas dunia ni, seronok berhasad dengki, seronok berdendam, seronok mengumpat, seronok melaga-lagakan orang. Tak padan dengan seronok tu, Allah bakar hidup-hidup dalam neraka besok selama. Tak padan, tak padan, tak padan. Tak padan dengan kita berdengki, tak padan dengan kita berdendam, tak padan dengan kita iri hati, tak padan dengan bersangka-sangka buruk dengan orang, tak padan dengan kita. Contohlah kita kata aku puas hati buat benda-benda macam ni, berdengki, berdendam ni, mengumpat ni, mengadu domba ni, melaga-lagakan orang ni, aku puas hati. Tak padan dengan puas hati tu bila dibakar besok oleh Allah. Tak padan. Padan, ya Allah. Terlalu dahsyat pedihnya azabnya neraka Allah. Tak padan. Tak padan dengan sifat derhaka kita pada mak bapak tu, tak padan. Nak ngadap neraka tu, tak padan dengan kederhakaan yang kita buat. Terlalu dahsyat azabnya neraka Allah tu. Bisa sangat-sangat. Bisa sangat-sangat, pedih sangat-sangat. Azabun syadid, azab yang bersangat-sangatan, bukan sikit, bersangat-sangatan. Dia punya pijanya tak tahu nak cakap macam mana. Api neraka tu, dia punya pija dia, bisa dia, panas dia. Kita Allah kena besi pun, kena besi panas pun melompat dah kita, melepuh dah kulit kita. Bukan sentuh api, sentuh benda panas, melepuh dah kulit. Ini nak dihumban dalam api, dalam ibu api. Ibu api, punca apa segala api, nak dihumbankan kita dalam tu. Allah masak semua, luar dalamnya masak garing, tapi tak mati, tak tahu macam mana rasa. Dia punya azab dia semakin, bukan sama je.
Semakin bisa. Sebab tu bila dah hancur lebur, dah jadi arang, Allah gantikan balik sempurna. Lepas tu hancur balik, hancur balik, jadi sempurna balik, hancur balik. Selama mana? Selama-lama, selagi tak habis dosa dia. Dosa dengki lain, dosa takabur lain, dosa ujub lain, dosa tak solat lain, dosa dedah aurat lain. Bayangkan berapa juta tahun nak duduk dalam neraka. Sebab dosa tu azabnya lain-lain. Dia bukan kilangsam dah. Dosa mata sekian azab, dosa telinga sekian azab, dosa hati sekian azab. Dah. Jom kita fikir, renung-renung. Kita tanya diri kita. Apa untungnya yang kita dapat besok? Apa untung yang kita dapat besok di hari kiamat kalau kita terus berseronok dengan buat benda yang Allah benci? Fikir, kita tanya balik diri kita. Lepas solat duduk renung. Apa yang aku dapat? Apa untung yang aku dapat? Kalau atas dunia ni aku berseronok dengan berdendam, apa yang aku dapat selepas daripada aku mati besok? Kena tanya diri kita. Kena tanya. Mudah-mudahan timbul keinsafan. Timbul keinsafan. Dah kita mengaji ni, apa niat kita? Bukankah kita mengaji nak berubah jadi lebih baik? Kalau bukan itu niat kita mengaji, berhenti mengaji, tak payah mengaji. Kalau bukan niat kita nak berubah jadi lebih baik, berhenti mengaji, jangan mengaji. Salah matlamat. Mengaji ni bukan benda seronok-seronok dah. Mengaji ni supaya nak ubah diri menjadi hamba yang lebih dekat dengan Allah. Hati yang lebih baik, nak ubah hati jadi lebih bersih, nak ubah mulut jadi lebih baik, nak ubah mata jadi lebih baik, nak ubah telinga lebih baik, nak ubah kaki tangan jadi lebih baik. Itu niat kita belajar, bukan saja-saja dah. Kalau tak ada niat tu, berhenti ngaji, buang masa penat. Lebih baik kita berseronok aja. Makan tidur seronok. Buat apa kita nak mengaji? Bukan niat kita nak berubah jadi baik. Betul tak? Niat kita memang tak nak berubah jadi baik. Buat apa kita nak mengaji? Mengaji ini supaya berubah jadi baik. Baiki diri, baiki hati. Tapi tak ada niat macam tu. Betul kan? Tak ada untung. Bahkan rugi serugi-ruginya besok. Rugi, yakin kita ni mati. Ada azab yang tunggu kita tu. Kalau salah langkah, terjunlah kita dalam api neraka Jahannam. Kalau salah langkah. Sebab tu bila Allah bagi kita ni penyuluh ilmu, Allah nak tunjukkan supaya kita nampak bila disuluh oleh cahaya ilmu daripada Allah ni, kita akan nampak perjalanan yang kita dah lalui dan di mana tempat kita berada dan perjalanan yang akan datang. Bila disuluh oleh Allah dengan ilmu, dulu kita tak mengaji, duduk dalam gelap, Allah pilih kita, jadikan asbab bertemu dengan orang ni. Dulu kita tak pernah duduk dalam majlis ilmu. Dulu kita tak pernah pegang kitab. Kita hidup atas dunia ni ikut hawa nafsu kita, ikut perangai orang. Tak peduli. Tiba-tiba dengan rahmat Allah pilih kita. Letakkan, suluhkan. Baru kita nampak perjalanan yang kita dah lalui dulu, rupanya perjalanan yang silap, salah jalan rupanya dulu. Tapi masa tu kita tak nampak sebab tak ada suluhan ilmu. Kita merasa diri kita betul je, apa yang kita lalui dulu-dulu tu betul je, perangai kita, akhlak kita, kelakuan kita rasa betul je. Tapi kenapa Allah Ta'ala pilih kita duduk belajar? Supaya kita nampak yang kesilapan kita tu, kesalahan dan kesilapan kita. Dan nampak sekarang ni, nampak salah silap yang sedang ada dalam diri kita. Dan dengan asbab suluhan tadi, nampaklah perjalanan yang akan datang supaya kita berhati-hati. Sebab dah nampak dah, silap kalau begini, sini kalau aku pergi aku akan binasa, kalau aku lalu sini aku akan binasa. Di situ ada perangkap, nampak tak? Dengan suluhan ilmu tadi, nampak yang belakang tu, rupanya selama ni banyak dah aku termasuk dalam perangkap. Nampak dia dah suluh balik. Dah nampak rupanya dulu aku memang lalu dalam perangkap rupanya. Cuba bayangkan kalau Allah tak suluh kita sekarang.
kan. Nanti kan dalam doa macam kita dulu nak banyak buat pasal kan. Lepas tu Allah punya kita. Macam mak lah, mak saya doakan untuk anak itu. Adakah itu termasuk dalam Itu rahmat Allah. Sebab tu kata kalau sekarang ni kita dapat duduk menjadi orang belajar, itu rahmat Allah. Berkah doa mak ayah kita. Berkah doa mak ayah kita. Jangan kita perasan sebab aku ni orang baik, sebab tu Allah pilih. Dah. Ni berkat doa mak ayah kita. Berkat doa mak ayah kita tu. Yang mana dalam hati kita kadang-kadang ada perasaan apa dengan mak ayah kita? Meluat dengan mak ayah kita. Tapi ni Allah duduk dan kita duduk dalam majlis ilmu ni semua berkat doa mak ayah. Berkat doa nenek moyang kita dulu. Macam kita sekarang kita doa ya Allah jadikan anak-anakku soleh, keturunan yang soleh. Tu besok insya-Allah dengan izin Allah akan ada singgah di keturunan kita. Samalah macam kita. Sebab tu jangan kita berasa ni kita ni duduk semayang, duduk mengaji, duduk belajar, duduk tutup aurat ni sebab diri kita. Dah, ini berkat doa orang dulu-dulu. Berkat doa ulama dulu-dulu, berkat doa tutup guru. Ya Allah kau selamatkanlah masyarakat ni, bagilah taufik hidayah, bagilah petunjuk pada mereka ya Allah, berkat orang-orang soleh doa. Jangan kita berasa kita ni hebat. Jangan berasa kita hebat. Tu tujuan kita belajar, mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ada makna. Ke arah semakin bersih itu ada. Walaupun tak banyak tapi dah ada perubahan semakin sikit dah. Dia dah slow dah. Dengan dosa-dosa dia dah slow dah. Dia dah semakin pulih, hatinya semakin pulih, semakin pulih. Mulutnya semakin pulih, telinganya semakin pulih. Dulu seronok nak tadah dengar cerita hal orang, sekarang tak mau nak dengar dah. Tak berapa suka lah nak dengar. Tak nak dengar. Dulu kalau kawan-kawan nak cerita tentang benda jahat, kita tak dah dengar. Tapi bila dia dapat berkah ilmu tadi, dia dah mula benci nak dengar benda tu. Tak nak dengar. Sebab dia tahu benda tu akan memberi kerosakan pada hati dia. Perkataan yang jahat-jahat merosakkan hati dia. Orang yang sayangkan diri ni, orang yang cintakan diri ni, dia takkan redha dirinya dirosakkan. Dia takkan redha dirinya dirosakkan sebab dia sayang diri dia. Maka kalau kita sayangkan diri kita, jangan rosakkan diri kita dengan maksiat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berkah doa mak ayah kita. Sebab tu kena buat amal soleh. Mudah-mudahan Allah sampaikan segala pahalanya kepada ibu bapa kita. Dan tak kisahlah mak bapak kita tu, mak bapak betul ke, mak bapak angkat ke, asbab dia tu yang jaga kita, bagi kasih sayang, dah balasan kita. Jadilah anak yang soleh, jadilah usahalah jadi anak yang soleh, yang solehah. Allah akan sampaikan pahala kebajikan tu pada dia. Tapi kalau yang tak ada pertalian darah, kata ulama, kena niat siap-siap secara umum. Ya Allah, segala pahala, segala amal kebaikan yang kau buat ni, seandainya betul, seandainya ada, seandainya kau terima, ya Allah, sampaikanlah kepada Polan yang jaga aku, walaupun aku ni bukan anak daripada keturunan dia, aku ni sekadar anak angkat contoh, sampaikanlah kepada dia. Sampai insya-Allah. Sebab tu nak bantu mak ayah kita yang dah tak ada, beramal soleh. Itu je cara dia. Usaha jadikan diri kita orang yang baik sisi Allah. Ni sekarang ni kalian ni duduk dalam majlis ilmu seolah-olah ibu bapa kalian lah yang sedang berada di sini. Sebanyak mana yang kalian dapat, sebanyak itulah yang sampai kepada ibu bapa kita. Sebab tu cara anak nak membalas budi ibu bapa yang dah tak ada ataupun yang masih ada, usaha jadi hamba yang baik sisi Allah. Bukan sekadar bagi duit lah. Usaha. Sama duk kawan-kawan yang mengaji secara online ni pun sama je. Dia duduk dengar, dia duduk mengaji sampai pahalanya kepada ibu. Betapa gembiranya mereka di alam arwah sana tu. Mereka tahu orang mati, dia tahu daripada mana datangnya pahala tu, yang meringankan bebannya dalam alam barzah tu. Daripada mana? Daripada siapa?
Dia tahu, oh ni daripada anak yang ni. Oh ni daripada anak yang ni. Di situlah gembiranya dia. Kalau dulu anaknya, contohlah kalau dulu anaknya tu dipandang lekeh oleh dia contohlah kadang-kadang ada mak bapak yang macam tu, na'udzubillah, mentang-mentang anaknya tak pandai, anaknya tak kaya gini, dia pandang remeh anak dia. Tapi bila dia masuk dalam kubur, anak yang diremehkan itulah jadi asbab ringannya beban ni dalam kubur. Mana dia anak dia yang bagi ribu-ribu dulu? Tak ada, tak tolong, tak sampai kebajikan anak yang gaji ribu-ribu tadi. Rupanya yang meringankan beban ibu bapa di dalam kubur tadi tu, yang hidupnya dulu dipandang rendah oleh mak bapak sebab tak ada pelajaran tinggi. Na'udzubillah. Sebab tu nanti kita dah mati baru kita tahu. Dah mati kita tahu mana anak-anak yang menolong kita yang sebenar-benarnya. Bukan yang bergaji besar tak, tapi yang beramal soleh. Tapi kalau dia bergaji besar atas dunia, dia bantu dengan kasih sayang, bagi keperluan gini-gini, dan soleh pula, mana untunglah dia. Ada dua keuntungan Allah bagi dia. Satu, untung dia boleh meringankan beban ibu bapanya di dunia dengan bagi belanja, tempat yang selesa. Itu satu. Yang kedua, mak bapak di dalam kubur pun dia masih lagi tolong lagi, iaitu dengan sebab dia beramal soleh. Bertuahnya lah. Kalau yang dah mati tadi bertuahnya lah. Tak sia-sia dah dulu aku ambil jaga dia. Rupa-rupanya asbab Allah nak senangkan aku dalam kubur. Nampak tak tu? Semua tu ada jalan cerita dia. Allah Maha bijak. Itulah cara nak balas. Jadikan diri kita orang soleh. Usaha jadikan diri kita orang soleh. Bersihkan hati kita. Bersihkan hati. Sebab kalau hati kita kotor tadi tu, kalau hati kita kotor, amalan kita Allah tak terima. Betul tak? Bila dah amalan kita tak terima sebab hati kita kotor, macam mana nak sampaikan kebajikan pada mak ayah kita? Itu jalan cerita dia. Kalau dalam hati kita ada hasad, ada dengki, ada ujub, ada riak, ada takabur, dah tentu amalan kita Allah tak terima. Dah macam mana nak disampaikan kepada ibu bapa? Macam mana nak sampai? Cara buat amalnya tu tak betul. Macam mana nak sampai pahala solat kepada ibu bapa sedangkan solat kita salah? Nampak tak? Macam mana nak sampai pahala kebajikan tadi kepada ibu bapa kita sedangkan dalam hati kita ada ujub riak, ada takabur, Allah tak terima. Dah apa yang kita nak bagi kan? Maka mak bapak kita nanti tertunggu-tunggu mana pahala, mana kebajikan daripada anak-anak dia. Rupa-rupanya anak-anaknya tadi beribadat dengan cara yang salah. Nampak tak tu? Sebab tu kita kena usaha bagi faham anak-anak kita tu sekarang ni. Usaha bagi faham agama betul-betul pada anak-anak kita tu, mudah-mudahan besok amalannya betul dan diterima oleh Allah dan jadi jariah bagi diri kita. Mudah-mudahan pahalanya sampai sebab cara buatnya betul. Tapi kalau anak-anak kita tak peduli tentang agama, yang kita risaukan tentang makan minum di atas dunia, tak peduli semayangnya, akidahnya betul ke tidak, tak peduli, asalkan besok dia boleh bagi kita duit banyak. Bila kita mati besok tertunggu-tunggu mana pahala kebajikan. Sebab dulu waktu hidup pernah dengar Nabi kata ada 3 benda yang akan jadi jariah kita, di antaranya anak yang kita tinggalkan. Tiba-tiba anak yang kita tinggalkan tadi itu tak ada manfaat, ibadatnya tak sampai kepada kita, silap kita sendiri. Sebab dulu kita hanya mengharapkan balasan baik daripada anak-anak kita dengan bagi kita wang ringgit sahaja. Kita tak fikir besok anak-anak aku ni kalau aku mati semayangnya Allah tolak, akidahnya rosak, hatinya kotor, macam mana aku nak dapat kebajikan daripada anak-anak aku ni? Sebab nak buat amal tu ada syarat, bukan asalkan buat. Jadi kena ajar anak-anak kita tu dengan agama supaya dia tahu pantang larang, halal haram, sah batal dalam ibadat. Supaya dia tahu. Tak kisahlah, bukan suruh dia berhenti belajar akademik tu. Bukan. Didik dia dengan agama maksudnya. Walaupun dia tu orang ahli perniagaan, walaupun dia tu jutawan, dia tahu halal haram, sah batal ibadat. Sebab dia belajar agama. Barulah. Dia tahu sah batal ibadat, dia tahu halal haram, dia tahu sah batal, dia tahu. Ini tak tahu, halal haram pun tak tahu, sah batal ibadat pun tak tahu.
Dan macam mana Allah Ta'ala nak terima pahala, nak terima amal kebajikan dia? Macam mana nak dapat kebajikan kalau dah cara buatnya salah? Dapat pula kalau tak solat, lagilah tak sampai pahala kepada mak ayah. Tak solat, tak sampai pahala kepada mak ayah. Buatlah. Dia tak solat, dia buat wakaf masjid. Tak dapat. Allah tak terima. Allah gantungkan pahala. Sebab tu rugi kalau tak solat. Solat lah. Yang tak solat, belajar solat, sambil-sambil solat, sambil-sambil belajar baiki. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Kalau betul sayang pada mak ayah kita, kalau betul, kalau tak berlakon, kita ni kadang banyak berlakon ni. Sayang pada mak ayah, sayang. Apa balasan kalau betul kau sayang? Kalau kau betul sayang, kau kena jadikan diri kau sebagai asbab yang menggembirakan mak bapak kita dalam alam barzah sana. Tu baru betul sayang. Bukan hiaskan kubur dia dengan batu nisan yang mahal-mahal. Bukan hiaskan kubur mak ayah, pusara mak ayah kita ni nak raya ni siap lah. Pertandingan hias kubur. Kubur siapa paling ambil? Oh, itu batu sungai je. Ini batu ni order daripada England. Tentu mak ayah aku suka. Bukan tu yang nak membahagiakan mak bapak kita dalam kubur. Biarpun kubur mak bapak kita tak bernesan sekalipun, tapi bila kita usaha jadikan diri kita tu anak soleh, anak soleha, bersih hati, bertakwa, itulah yang sangat menggembirakan roh ibu bapa kita, bukan kubur yang kita hias-hias. Faham baik-baik? Buat apa ni? Buat kubur macam ni? Aku sayang mak ayah tu. Bukan tu. Kalau kau tak sembahyang, kau buatlah berlendang kubur tu daripada mah perak intan belian pun, takkan dapat menolong mak bapak kau yang ada dalam kubur. Jadikan diri kita ni permata. Makna bersihkan, jadi orang soleh. Usaha maksud. Bukan suruh perasan soleh dah. Usaha jadi anak yang soleh. Bersihkan hati. Allah suruh bersih hati. Bersihkan. Jangan ada dah penyakit-penyakit yang tak menguntungkan gitu tu, hasad, dengki, dendam tu. Buang. Supaya jadi asbab mak ayah kita ni dapat kebahagiaan memiliki anak yang macam ni. Belum terlambat lagi. Kita yang masih hidup ni belum terlambat lagi nak menggembirakan mak ayah kita. InsyaAllah. Jangan sia-siakan saki-baki umur kita. Sedih mak bapak kita tu bila tengok kita yang tinggal ni buat dosa, buat maksiat, mereka sedih. Roh mereka tu sedih. Mereka dapat perkhabaran anak-anak yang ditinggalkan di atas dunia tu jadi anak derhaka pada suami. Sedihnya lah tinggalkan anak yang derhaka pada suami, tinggalkan anak yang tak solat, tinggalkan anak yang hisap dadah, yang berjudi, yang berzina, yang minum arak. Sedih. Dahlah mereka susah dalam kubur tu. Dahlah susah dalam kubur tu, disusahkan lagi, dibebankan lagi dengan kehidupan kita atas dunia ni, anak-anak yang tinggal. Lagi menambahkan beban mereka di alam barzah sana. Sepatutnya buatlah sesuatu yang boleh meringankan beban mereka di dalam alam barzah sana, bukan menambahkan lagi kesedihan, kesakitan, keperitan yang mereka alami dalam alam barzah tu. Usaha. InsyaAllah belum terlambat lagi. Kita belum terlambat lagi. Maka cepat rebut peluang. Doa banyak-banyak, ya Allah bagi aku kekuatan, ya Allah. Aku nak jadi anak yang baik. Aku nak jadi anak yang jadi asbab boleh menggembirakan mak bapak aku, asbab sebagai balasan sebagai balasan rahmatnya mereka dulu. Makna kasih sayangnya mereka dulu pada aku. Jaga aku daripada kecil sampailah aku dewasa, sampai aku jumpa jodoh dan sebagainya. Jadi bagi taufik, ya Allah, aku nak jadi anak yang baik. Walaupun aku tahu, walaupun aku boleh jadi anak soleh, tak akan terbalas pun, ya Allah. Tak terbalas pun. Nak bayar, nak gantikan dengan sakit-sakit, luka-luka yang mak bapak kita ataupun mak kita alami waktu nak melahirkan kita tu, tak terbayar. Walau kita jadi anak soleh pun tak terbayar. Tapi mudah-mudahan ni je lah yang mampu, ya Allah.
Ni je lah yang mampu nak balas. Mudah-mudahan walaupun memang tak terbalas, tapi ni yang mampu daripada aku, ya Allah. Mudah-mudahan kau terima ni. Sebab kita tahu buat apa pun kita boleh pikul mak bapak kita gimana-mana pun takkan dapat balas kebaikan kita. Membesarkan kita. Tak baik mak bapak kita pun dia bagi kita makan minum, betul? Tak baik mak bapak kita pun dia tak buang kita, betul? Dah apa kebaikan kita nak balas tu? Mudah-mudahan Allah merahmati ibu bapa kita semua. Penat dia, letih dia, keringat dia, dia abaikan kepentingan diri dia sebab anak dia. Dia abaikan, ada kepentingan untuk diri dia, tapi dah dia dulukan anak dia, sanggup berhutang sini, berhutang sana. Subhanallah. Ingat lagi tu dulu mak kita kalau nak pergi mana barang-barang ni pergi hutang dulu, ada buku hutang, orang panggil buku hutang. Buku hutang, buku 35 tu RM1, beras, susu, gini. Tak ada duit, hutang dulu. Boleh sampai masa nak pergi bayar hutang, arwah ayah nak pergi bayar, bagi duit mak sikit, nak pergi bayar hutang, orang seronok lah kita. Ikut pergi kedai dapat aiskrim. Dia berhutang kat kedai ni, beli beras, beli ni, nak bagi kita makan. Kalau tak, apa nak susah-susah berhutang, nambahkan hutang, aku nak mesarkan kau punya pasal kau makan je lah apa dia, makan tanah ke makan apa. Dah nampak tak tu? Lepas tu tak terbalas. Cuma kita ada peluang membuat yang terbaik sebagai hadiah kita, sebagai hadiah kita kepada ibu bapa yang mendidik kita, yang membesarkan kita, yang menjaga kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Habis. Kemudian dan seperti adalah membesarkan diri itu kelakuan yang dicela, demikian juga sebaliknya. Sebaliknya iaitu mana? Merendah diri itu kelakuan yang dipuji oleh syarak. Tapi barang siapa yang dalam dirinya ada apa? Tawadhu', merendah diri, lawan bagi sombong tadi, merasakan diri lebih hina banding orang lain. Dalam hal-hal kebaikan kita nampak orang lain dah yang lebih. Dalam hal kekurangan, dalam hal kesilapan, dalam hal kesalahan, kitalah yang lebih daripada orang. Maknanya berasa lebih hina. Tu daripada orang tu tawaduk. Yang takabur tadi merasa lebih mulia, itu takabur. Merasa lebih hina daripada orang, itu tawaduk. Allah redha dengan hamba yang macam tu. Allah kasih dia. Walaupun dia amalan dia tak banyak pun, dia buat yang wajib-wajib. Dia buat yang wajib-wajib, yang haram dia jauhkan. Sunat tak banyak dia buat. Kadang-kadang tak buat pun yang sunat-sunat, dia buat yang wajib dan jauhkan yang haram. Tapi dalam hatinya ada tawaduk. Allah redha dia. Allah sayang dia, Allah redha dia. Seronok mak ayah dia. Kalau mak ayah dia dah pergi, seronok dapat anak yang dalam hatinya ada tawaduk, bertuah dia. Ya Allah, syukurlah. Jadi bila lagi kita bila lagi kita nak balas kebaikan ibu bapa kita tu kerana Allah. Sebab Allah suruh kita buat baik kepada ibu bapa, sama ada waktu mereka hidup dan selepas mereka mati. Kena buat baik. Cara buat baik, jadikan diri kita orang baik. Jadi ibaratnya macam sekarang ni kita bagi lagi lah, macam mak bapak kita tengah hidup, kita bagi dia, bagi makan senang-senang, bagi tempat kediaman, bagi duit, bagi hatu, seolah-olahnya begitulah. Tapi sekarang dah tak boleh dah nak buat cara tu, mereka dah tak ada dah. Senangkan mereka dengan cara lain, iaitu mana? Jadikan diri kita anak yang soleh, yang solehah. Wallahu a'lam. Ma zadallahu amadan bi'afwin illa aizan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah Ta'ala. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi, nantilah sambung insya-Allah. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu kita pada pagi ini, sekalian yang hadir yang mengikuti,
Masuklah mak ayah kita, adik-beradik kita, ipar duai kita, kawan-kawan kita, saudara mara kita, baik, yang tak baik, yang senang dengan kita, yang tak senang dengan kita, semuanya tak terkecuali. Mudah-mudahan kita doa Allah ampunkan sekaliannya. Allah ampunkan sekaliannya, muslimin muslimat, mukminin mukminat tanpa terkecuali siapa, selagi ada iman dalam hati dia, selagi ada iman dan Islam dalam diri ni, mudah-mudahan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang-orang yang soleh, yang solehah, yang lebih baik daripada kita lagi, yang lebih bertakwa daripada kita, yang lebih beramal daripada kita. Mudah-mudahan kita dapat menumpang keberkahan dan manfaat daripada mereka. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa ibu bapa kita, datuk nenek moyang kita, orang yang jaga kita. Mudah-mudahan Allah sampaikan segala, andai kata adalah pahala kebaikan, kebajikan sekecil apa pun daripada amalan kita yang tak sempurna ni, mudah-mudahan Allah terima dengan berkat Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan disampaikan kepada ibu bapa kita. Amin ya Rabb, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah untuk baiki ibadah, diberi rezeki, dipermudahkan urusan rezeki, supaya kita tenang nak melakukan ibadat. Sebab kita ni memang lemah kita. Di antara benda yang ganggu kita ibadat ni sebab risau tentang rezeki. Imam Ghazali bagi tahu dah, di antara benda yang mengganggu kita buat ibadat, tak boleh nak konsentrate pada ibadat pada akhirat, risau tentang rezeki. Jadi mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan bertawakal kepada Allah tentang rezeki. Usaha sekadar dan yakin rezeki kita tu semuanya Allah dah aturkan dah banyak sikit. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan rezeki kita untuk kita mudah beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan dilahirkan daripada kita ahli keturunan, anak-anak, cucu, cicit, sampai kiamat sana, orang-orang soleh, orang solehah, bertakwa, berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita meninggalkan zuriat-zuriat dan keturunan yang menjadi jariah bagi diri kita besok waktu kita mati. Amin ya Rabb, amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma li kutri unsa wa dzakar. Allahumma khallisna mimma ana fihi khalasan jamila ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara, li masyayikhina li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah. Bismillah. Kau minum minum. Kak, buah mangga itu sedap. Buah mangga itu sedap. Bukan main manis lagi. Alhamdulillah. Pakcik, doa saya pakcik. Jumpa lagi. Afwan. Ini go. Jumpa lagi insya-Allah. Malam tadi ada kelas. Tadi cikgu pergi. Kelas tak tadi pergi. Tak cakap. InsyaAllah. Itu Ustaz. Lepas tu baju putih. Lepas tu Ustaz jual tuturuk. Malam mungkin baru kita nak malam. Angkat dia nak. Habis bateri lah. InsyaAllah. Okay, Jai. Beres. InsyaAllah. Sekejap lagi saya turun. Apa hari ni? Kambing. Okay. Allah malana maulan siwa Allah.
Allah 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 ma lana maulan siwa Allah. Jom. Ya Rabbi Ya Rabb. Jom sarapan sahabat-sahabat, kawan-kawan semuanya, jom kita sarapan, jemput sarapan. Yang belum sarapan, jom sarapan. Ada? Tolong. Nanti masuklah rumah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Amin, amin. Terima kasih. Sama-sama. Oh, anak tu kasih pun. Dah 15 minit. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Ha? Alhamdulillah. Siapa ada masalah kereta boleh datang sini Hijrah Makmur, Hijrah Makmur. Hijrah Makmur Tanjung Minyak Perdana. Tadi repair hati, ni repair kereta. Bengkel ni ada dua. Bengkel ni boleh repair hati boleh. Repair hati boleh. Repair ibadat boleh, repair kereta pun boleh. Ni bengkel Hijrah Makmur. Siapa yang dekat dengan Melaka, mari pakat sini. InsyaAllah ni mekanik bukan sebarang. Sambil pulas sekeru dia boleh cerita tentang sifat 20. Jangan main-main. Allah. Yang berdekatan dengan Melaka, Melaka, Malim, Alur Gajah, pakat-pakat hantar kenderaan kat sini. Nak repair hati boleh, repair ibadat boleh sini, insya-Allah. Mari. La salli ala Sayyidina Muhammad. Minum kat dalam Kau ni asyik 15 minit. Ya Karim. Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Jemput makan. Makan dulu. Makan dulu. Kita nak jengahkan kawan kita ni Ya Rabbi bil Allah 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 ma lana ma'lan siwa Allah. Ya Allah. Jemput minum. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Jemput minum semua. Siapa yang belum sarapan, jemput sarapan. Yang puasa, selamat berpuasa.
Moga diberi taufik oleh Allah berpuasa hingga ke penghujung. Hmm, 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 hmm. Baik. Yuk. Ya Rabbi bil pilin. Selamat siapan. Apa siapan ni? Apa siapan? Ni kuih tiaw. Ni toke Abang Jai ni, doakan Abang Jai kita. doakan Abang Jai kita ni. Ini bengkel Hijrah Makmal. Doakan. Jadi siapa ada masalah hati boleh datang sini repair. Masalah kita pun boleh datang sini repair. InsyaAllah. Tanjung Minyak Perdana Tanjung Minyak Perdana. Mai pakat datang sini. Jangan malu, jangan segan. Jadi bengkel ni ada buat kuliah Fardu Ain untuk dia punya staff dia. Hari Isnin dengan Isnin Jumaat. Isnin Jumaat. Jadi Isnin Jumaat tu dia mula lambat sikit Tapi customer dah tahu dah. Hari Isnin memang dia orang datang pukul 10, 10.30. Sebab dia orang tahu pagi sini pagi ada buka ada buka bengkel repair repair ibadat. Bengkel repair ibadat, repair hati, turun gearbox. Doakan Abang Jai kita sihat afiat. Dipermudahkan urusan bisnes dia, insya-Allah. Dan pekerja-pekerja dia pun diberi kesihatan, keafiatan, kekuatan. Kalau tak, ni enggak Abang Jai. Kaki tu datang banyak kerja sihat, demam memang masalah. Pening Abang Jai ni. Bang, minum bang. Abang tak minum ni? Ya. Abang jangan risau, abang punya sandbox dekat tepi highway tu orang tak turunkan. Saya tengok. Macam tu juga Amin ya Rabb. Okey. Nanti ni anda Nazrin ni orang mana? Anwar Nazrin orang mana? Abang orang mana bang? Kita Melaka ni bang, Melakau. Melakau. Bengkel ni dekat Tanjung Minyak Tanjung Minyak Perdana. Bismillah. Perak macam mana bang? Suasana sekarang cuaca kat Perak macam mana bang? Hujan sekarang ni. Macam mana suasana? Abang Perak kat mana bang? Salam kenal. Abang selalu duduk, abang selalu masuk live. Abang selalu masuk live saya ke ni buat baru pertama kali. Abah selembar daun. Sarina ada tempat tayang ke itu? Ni kau bang, main makan bang. Hello. Air ada ni bang. Jangan malu, jangan segan. Main rapat-rapat. Perak. Dalam ni ada kawan-kawan dengan Ipoh. Ipoh. Oh, daripada Ipoh, ahlan wa sahlan. Siapa yang nak duduk dalam rumah hijau boleh
boleh DM Mr. Yusoman. Terima kasih bang. Pilin. Apa buat pilin? Pilin. Dan semalam baru lalu kek pilin. Dan setiap hari, setiap minggu lalu kek pilin tu. Pilin kek bola mana? Abang Jas, apa khabar Abang Jas? Abang J. Tengok Ustaz, nak jadual masuk grup ni. Abang Jas kita nak jadual nak masuk grup, klik link bio Abang Jas kita, nanti dia masukkan dalam rumah hijau. Di situ nanti boleh tahu jadual waktu. Dan boleh sembang kat dalam tu, insya-Allah tak ada masalah. Nak eratkan ukhwah, kenal-kenal. Abah, terima kasih wah bagi bunga wah. Abah puasa Diorang ni semua orang kuat puasa ni. InsyaAllah. Ustazah pula dah. Assalamualaikum Ustazah. Tak ada kelas ke hari ni? Ustazah masuk dah ni. Ustazah cari anak-anak murid dia. Mana duduk lepak-lepak sini, cepat masuk kelas. Ustazah dah masuk dah. Dia dah masuk cari anak murid dia. Mana anak murid dia? Semoga Allah permudahkan urusan dakwah madrasah ustazahnya. Jadi kawan-kawan yang belum follow ustazah ni, Ustazah Yung ni, bukan Kak Yung bukan Kak Yung, Ustazah Yung. Boleh follow. Kalau kalian nak suntikan semangat, suntikan semangat pemangkin ibadat, pemangkin untuk penghijrahan, boleh join kuliah ataupun tazkirah daripada ni sahabat kita, Ustazah Yung ni. Hijrah Makmur. Nama bengkel Hijrah Makmur. Pilih Hijrah Makmur. Menuju kat sini, tak boleh hantar lokasi lah. Kalau boleh saya PM, saya hantar lokasi. Kau makan sambil-sambil ni. Lepas ni mana je? IPK lah. IPK keluar. IPK beruang kan. Saya belum tanya lagi brother tu. Nak tanya dia free bila untuk nak buat tu. Yang kereta itu nak booking tu kan. Kan takut saya suruh Jai buat booking kan, dia pula tak ada masa nak balik lah, masalah tak? Nak tanya dia dulu. Kasih sekolah. Tanjung Minyak atau Kerubung? Tanjung Minyak bang. Tanjung Minyak. Sini apa, kawasan apa nama je sini? Tanjung Minyak Perdana industri, kawasan industri Tanjung Minyak Tanjung Minyak Perdana. Kawasan industri Tanjung Minyak Perdana. Kalau ada yang dekat-dekat boleh datang sini join kelas. Ini tempat dah siap. Tempat selesa. Tempat ngaji selesa. Ada kursi, ada meja, ada aircon. Kitab disiapkan. Percuma je. Boleh datang sini. Dua-dua kat kawasan industri. Kawasan industri Bolehlah datang kalau yang dekat-dekat sini. Pilin. Tak pojok apa.
Khairul azmillah. Masih je. Dia saya makan tau. Kojo sendiri yo. Apa kojo Cokobar kan? Apa kojo Bengkel. Kat bengkel kau. Ini pilin dukit tu lah, pilin kundu tu kan, nak pergi ke Podes kan? Ya kau? Situ kau? Betul tak? Pilin kundu. Dia pilin ni bukan kau tompek kawasan yang jalan ni ada selekoh-selekoh banyak lab tu. Bulan depan anak perempuan saya nak nikah jadi saksi. Jangan bang. Jangan. Allah, jangan tu. Pak Imam, Pak Bilal masjid ada dah tu. Siap lah tu. Oh. Abah kita nak terima menantu. Alhamdulillah. Oh, tu nak ke tinggi ya. Oh, itu lalu tu boleh Sungai Timun kan, yang tu kan. Bila masuk bang. Dia selalu luar kawasan. Selalu luar kawasan. Oh. Saya memang selalu lalu situ lah. Terima kasih. Nasi lemak. Ni husband tak siapa nama untuk sarapan bang. Terima kasih belanja nasi lemak. Dah sarapan kau belum? Dimudahkan urusan insya-Allah. Jalan kau congkau. Abang saya duduk congkau. Abang saya duduk congkau. Dia kojo ni Nestle congkau. Masya Allah, dah dia dah datang dah. Masya Allah. Jazakumullah khairan jazak. Masya Allah, moga murah rezeki selalu. My brother. Banyak support, subhanallah. Subhanallah, Masya Allah. Dah simpan. Jazakumullahu khairan jazak. Dipermudahkan urusan, diberi taufik. Masya Allah. Diberi taufik, dimurahkan rezeki rohani, jasmani, semua kawan-kawan semua. InsyaAllah. Wujud kasih tak ada. Kasih kalau ada. Ni bang ni, bila kita nak jumpa bang, lepak ke dia? Ni brother. Apa nama? Gamnan Chow. Bila nak jumpa? Ngupi-ngupi. Masya Allah. Udah ada. Itu tengah sarapan ni, minta maaf ya.
Nak juga. Abang Jas, semalam jumpa ustaz, apa nama tu lah, ustaz yang Kuantan tu, apa nama Masya Allah. Semalam jumpa Ustaz Umri. Semalam. Diorang tak bagi tahu. Masih yang baru follow. Dia tak tahu lah, jumpa dia semalam. Dia tak bagi tahu pun. Alih-alih terjumpa pula. Alhamdulillah dapat jumpa orang dakwah, alhamdulillah. Dia yang puasa minta maaf yang puasa minta maaf. Ustaz, adik-beradik kau dengan Ustaz Syarizan. Ayo pun tak kenal Ustaz Syarizan siapa. Oh, okey. Ustaz Syarizan tu Syarizan tu bukan. Tapi kau nak lah Ustaz Syarizan tu, sebab dia lah tu saya dapat kawan-kawan ramai. Sebab dia saya dapat kawan-kawan ramai ni. Ustaz Syarizan. Bukan adik-beradik. Tapi adik-beradik lah, adik-beradik se-Islam. Adik-beradik seugama. Mak ayah lain. Tujuh, 8, 9 ada rela dia. Kan pukul 1 ada kelas, pukul 1 kan kita ada kelas gitu. Boleh 45. 2:45. Kitab Muniyatul Musalli, kitab solat. 2:45 nanti Kang. 2:45. Kitab solat. InsyaAllah. BSN. Kitab Muniyatul Musalli. Terima kasih info. Domam. InsyaAllah pakai doa lah ni, kawan-kawan ni semua orang baik-baik. Kawan-kawan dalam ni semua orang baik ni, semua orang ada kelebihan Allah bagi. InsyaAllah pakai kita doakan. Siapa nama anak tu? Wan Nur Afif bin Wan Muhammad. InsyaAllah ni kawan-kawan kita pakaikan doa pakai doa untuk makna kakak Kak Na kita tu, jemaah kita juga banyak support, banyak ngaji, alhamdulillah. Allah uji dia dengan anak dia sakit seminggu dah. Mudah-mudahan dengan berkat Nabi Muhammad SAW, dengan berkat doa kalian, orang-orang baik, orang-orang suka agama, orang suka majlis ilmu, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya, diberi kesihatan, keafiatan yang baik, yang sempurna untuk ibadah, insyaAllah. Amin ya Rabbal. Masya Allah. Amin ya Rabb. Abang Jahnya doa lagi berkat, dia banyak khidmat. Khidmat dengan mayat, khidmat dengan masjid, khidmat dengan kelas mengaji. Abang Jah ni, Abang J. Abang J kena banyak doa, Abang J. Buat minum air kawan-kawan, sahabat.
Yang puasa-puasa tu saya minta maaf lah. Yang puasa-puasa mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah meneruskan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat yang sempurna, faedah yang sempurna daripada puasa yang kalian amalkan. Mudah-mudahan dapat keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Okey, saya nak gerak balik jap. Nak siap-siap untuk kelas Zuhur pula. Amin ya Rabb. Amin 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 ya Allah. Amin ya Allah. Okey, saya minta undur diri dulu Jumpa lagi kelas Zuhur 12.45 insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Barakallahu fikum.